Hai, salam hormat dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya, Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Terima kasih kerana terus setia memilih saluran 122 dan siaran Suara Wanita sebagai saluran pilihan anda pada hari ini. Segala pandangan, cadangan, malah kritikan kami akan kongsikan di platform sosial media kami. Jadi anda boleh terus hashtag kami di Suara Wanita atau terus ke wanita@tvstv.my. Seperti biasa, siaran selama 30 minit ini kami akan kongsikan, kami akan kupaskan bersama tetamu kita dengan anda topik-topik dan isu-isu menarik berkaitan wanita untuk kita sama-sama jadikan rujukan, motivasi dan inspirasi. Jadi sebelum saya memperkenalkan tetamu istimewa yang menemani saya di studio pada hari ini, saya ingin kongsikan satu fakta menarik berkenaan remaja-remajaan dan usia wanita. Satu kajian yang dijalankan oleh British Telegraph mendapati bahawa wanita mencapai kecantikan yang sempurna pada usia 31 tahun. Menurut laporan itu juga, wanita yang berusia dewasa lebih cenderung kelihatan menarik dan cantik berbanding wanita berusia 18, 19 dan 20-an. Satu fakta yang menarik dan saya kiranya wanita di luar sana dan saya juga baru mengetahui tentang fakta tersebut. Jadi untuk mengupas topik kita dan isu kita pada hari ini, ada seorang tetamu bersama saya, seorang wanita hebat, kecil molek orangnya, cukup comel, cukup cantik, merupakan ibu kepada 3 orang cahaya mata. Beliau merupakan seorang agensi manager di Jubilant Wealth Management, pemilik The Stage Studio dan merupakan instruktor Zumba di The Stage Studio. Wanita hebat yang saya maksudkan ini adalah Puan Juliana Ng atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Ju. Apa khabar Puan Ju? Hai Sharon, khabar baik, thank you. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Ya, terima kasih Sharon dan terima kasih kepada TV Sarawak sebab menjemput saya ke acara ini. Jadi Puan Ju, apa pendapat peribadi Puan Ju tentang kajian yang saya kongsikan sebentar tadi? Sebelum saya mula, saya ingin minta maaf ya sebab bahasa Melayu saya tidak berapa bagus kerana sejak kira umur 11 tahun saya sudah tinggal di Kanada bersama keluarga saya. Okey, saya seorang yang percaya kepada konsep body positivity. Bagi saya, semua wanita mempunyai daya tarikan tersendiri. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kupaskan bersama Puan Ju. Kita belum tahu tips petua beliau untuk kekal cantik dan langsing. Namun kita ketahuinya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Terima kasih kerana terus setia bersama saya dalam siaran Suara Wanita musim kedua. Kepada anda yang baru bersama saya pada hari ini, topik kita pada hari ini adalah kekal cantik dan langsing selepas bersalin. Saya percaya ia menjadi impian setiap wanita di luar sana untuk sentiasa kekal cantik, sentiasa kekal langsing selepas bersalin. Jadi tadi kita tak sempat nak tanya Puan Ju apa tipsnya, apa petuanya untuk kekal cantik dan langsing. Tapi kita belum sempat lagi nak tahu pandangan beliau tentang kajian yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi Puan Ju, kajian yang saya kongsikan sebentar tadi mengatakan bahawa wanita yang lebih berusia lebih cantik daripada wanita yang muda. Betul ke Puan Ju? Ya, betul. Semua wanita mempunyai daya tarikan tersendiri. Tidak kira umur, kerja atau pendidikan, kecantikan itu bukan dari luar sahaja. Kita selalu tengok dalam TV bukan? Betul. Wanita harus tinggi, cerah atau slim. Tetapi bagi saya, kecantikan itu datang dari dalam. Jika orang itu ada hati yang bersih, kecantikan mereka akan terselah. Betul, jadi segalanya bermula dari dalaman lah. Kalau kita rasa diri kita tu cantik, kita rasa diri kita tu, kita yakin dengan diri kita tu, secara tak langsung kecantikan kita tu akan terselah. Betul Puan Ju? Betul. Setuju?
sangat setuju. Okey. Jadi Puan Ju, saya rasa bukan wanita di luar sana saja. Ini termasuk diri saya sendiri. Kita wanita beranggapan bahawa semakin kita meniti usia, kita risau, kita khawatir, kita takut sebab kita beranggapan semakin kita meningkat usia, keremajaan kita, kecantikan kita semakin menurun. Yalah, kita perempuan ni tak boleh lari daripada kecantikan. Jadi pendapat Puan Ju sendiri, bagaimana Puan Ju menghadapi usia yang semakin meningkat? Seperti yang saya sebutkan tadi, kecantikan bermula dari dalam. Sejak masa muda, self-care minimal saja kerana ada imun sistem yang tinggi. Semakin kita meningkat usia, kita harus fokus dengan self-care kerana perlu dijadikan satu rutin, bukan berkala sahaja. Jadi saya apa yang Puan Ju kongsikan adalah tentang self-care. Jadi kita nak tahu ni, penonton kat luar pun nak tahu bagaimana self-care yang Puan Ju maksudkan. Bagi saya, kita perlu menerima dengan hati yang terbuka tentang umur kita. Kerana hanya satu pengalaman hidup. Semakin kita berusia, kita ada lebih pengalaman dan semakin matang. Betul. Jadi sebab semakin kita meningkat, walaupun kita semakin meningkat usia, tapi saya percaya setiap wanita itu dia mempunyai tarikan dan kecantikan dan keunikan yang tersendiri. Jadi ada apa-apa tips ke Puan Ju? Self-care Puan Ju tu? Ya, self-care memang is important to us when we are young. Semuanya bermula dari usia yang muda. When we are small, untuk pengalaman cara pemakanan yang sehat. So we must eat very healthy when we are young. Elakkan makanan yang macam berminyak, bergoreng dan segera. Saya tidak pernah lah, like sometimes we go for facial, but saya tidak pernah pergi facial. Yang penting kita mesti gunakan mask dan MPU. Jadi mask muka lah yang Puan Ju maksudkan. Memang Puan Ju amalkan setiap hari ke? Setiap malam ke? Pun tidak ada setiap malam. Mungkin 3 times in 1 week. Jadi ada skincare yang spesifik ke Puan Ju gunakan? Sekarang saya gunakan Babor sebab itu skincare sangat baguslah. Jadi memang dari usia yang muda Puan Ju memang amalkan pemakaian masker muka lah. Yep. Jadi memang adakah masker muka yang Puan Ju gunakan secara homemade ke Puan Ju beli kat kedai? Sebab kadang-kadang kita tahu kan wanita ni kadang suka ada petua turun-temurun, petua kecantikan turun-temurun yang ibu kita turunkan kepada kita. Jadi mungkin Puan Ju ada petua tersebut atau memang Puan Ju pergi beli masker tu di kedai? Saya memang beli mask di kedai. Okey, begitu. Jadi kehamilan merupakan satu pengalaman yang indah dan berharga bagi setiap wanita. Saya percaya rata-rata wanita di luar sana tak sabar nak bergelar seorang ibu. Namun begitu, untuk mengekalkan kecantikan wajah dan bentuk badan selepas melalui proses kehamilan merupakan satu proses yang sukar dan bukan mudah dan antara cabaran terbesar bagi seorang wanita. Jadi di sini saya ingin kongsikan satu lagi kajian yang menarik. Satu poll telah diutarakan di aplikasi The ASEAN Parent di mana ia telah mendapat maklum balas yang memberangsangkan daripada semua pengguna. Melalui hasil undian ini, mendapati bahawa 78% pengguna mengalami perubahan berat dan bentuk badan. Jadi kita nak tahulah Puan Ju sendiri, pengalaman Puan Ju, adakah semasa lepas bersalin Puan Ju turut mengalami perubahan dan bentuk badan yang mendadak? Ada. Yes. Okey. Anak yang keberapa tu Puan Ju? Pertama. Yang pertama. Jadi ada daripada sebelum itu kita lihat dulu bikisan ini. Itulah gambar Puan Ju sebelum dan selepas melalui proses kehamilan. Kita nak tahu lagi ni, bagaimana dia berjaya
atau tidak berjaya menurunkan berat badan ataupun kembali ke bentuk asal, kita ketahui selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Hai, terima kasih kerana terus setia bersama saya dan Puan Ju dalam siaran Suara Wanita. Kepada anda di luar sana, jika anda mempunyai sebarang pandangan, komen, malah kritikan, jangan lupa hashtag kami di Suara Wanita atau anda boleh terus ke wanita@tvstv.my. Jadi tadi kita dah tengok dah gambar Puan Ju sebelum dan selepas. Mesti ramai tertanya-tanya, nampak macam berat badan ni menadak kan? Kita tanya kepada Puan Ju sendiri. Puan Ju, tadi gambar yang kita kongsikan bersama penonton tu, gambar yang melalui satu proses yang besarlah tu kan. Jadi daripada berapa kg? Sebelum tu berapa kg Puan Ju? Sebelum saya bersalin, 40 kg. Wah, selepas? Selepas 60 kg. Wah, 60 kg. Dari 40 ke 60 kg. Jadi bagaimana Puan Ju semasa bersalin tu daripada 40 pergi 60? Maksudnya daripada saiz S, petit, kecil molek, tiba-tiba jadi L. Jadi apa perasaan Puan Ju? Memang sedih lah Sharon. Sedih kan? Daripada yang kita dah slim-slim macam ni, tiba-tiba kita jadi L. Jadi adakah Puan Ju tertekan masa ketika itu? Ketika tengok berat badan tu meningkat? Jadi saya motivate myself to exercise lah. Jadi berapa lama proses yang Puan Ju perlu lalui untuk kembalikan berat badan kepada asal? Kiranya macam 8 bulan to about 1 year. 8 bulan. 8 bulan hingga setahun saya rasa bukanlah satu tempoh yang lama sebab kita pejam celik dah 1 tahun. Jadi sepanjang tempoh menurunkan berat badan tu, proses menurunkan berat badan tu Puan Ju, apa yang Puan Ju amalkan? Memang tidak senang. Ada stres pun sebab saya pun suka makan. Suka makan kek. Tapi kita mesti ada disiplin. Disiplin pergi exercise, jangan overeat. Jadi tempoh 8 bulan hingga ke setahun tu untuk mengembalikan berat badan kepada asal tu. Jadi Puan Ju ada tak mendapat komen daripada kawan-kawan yang kata, Ju, tiba-tiba makin besarlah Ju. Kenapa makin gemuk ni? Ada sedih. Sedihlah. Tapi I take that as motivasi. Jadi baguslah sebab Puan Ju ni seorang yang positif ya. Sebab ada setengah wanita kalau mendapat komen atau kritikan daripada rakan-rakan, mereka rasa down. Tapi ada rasa wanita bila dapat komen atau kritikan daripada rakan-rakan, mereka semangat, mereka rasa itu satu cabaran bagi mereka untuk mereka membuktikan bahawa mereka boleh buat. Jadi saya rasa ramai penonton di luar sana termasuk saya sendiri sekarang ni tertanya-tanya sebenarnya berapa umur Puan Ju? Sharon, umur saya 28 tahun. Betul ke ni? Percaya tak? Di dalam. Tapi dari luaran pun memang Puan Ju nampak seorang yang muda sebab kecil molek je orangnya. Sebenarnya saya akan masuk 51 tahun. Tiada petuah yang spesifik lah Sharon. Tetapi kita mesti happy dan ada positif mindset. Kita mesti kekal aktif dan exercise. Sebab itulah saya jadi Zumba instructor. Supaya saya boleh fokus dan tidak manjakan diri sendiri. Saya juga amalkan pengambilan lemon. Lemon is my secret. Jadi Puan Ju memang amalkan meminum pati lemon juice yang maksud saya yang asli lah kan, yang buat perahan-perah di rumah sendiri. Jadi Puan Ju amalkan tiap pagi ke? Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi. Jadi memang awal pagi sebelum memulakan apa-apa aktiviti, Puan Ju akan amalkan meminum lemon. Jadi kita nak korek lah ni. Saya rasa tak puas lagi ni. Puan Ju ni macam simpan-simpan. Dia macam belum bagi kongsi sepenuhnya tips je untuk kekal cantik dan langsing selepas bersalin ni. Sebarang suplemen ke yang Puan Ju amalkan? Saya ada take vitamin C dan also B complex. Jadi itu memang rutin harian Puan Ju lah akan ambil. Sampai sekarang saya masih
gunakan vitamin C dan makan B kompleks. Jadi ada sebarang petua atau tips daripada ibu ataupun nenek bagi pengambilan makanan, maksudnya semasa selepas berpantang kan kita nak kembali balik kepada bentuk asal seperti yang Puan Ju ceritakan tadi, sepanjang tempoh 8 bulan tu apa pemakanan yang Puan Ju amalkan? Tadi yang saya cakap, kita mesti ada disiplin sebab kan kita suka makan. So we have to make sure that we are careful apa barang yang kita makan. Jangan makan banyak goreng, minum air panas yang penting. Betul-betul. Jadi Puan Ju, saya rasa ni masyarakat Cina, betul ke kita nak tanya juga ni? Masyarakat Cina memang mengamalkan pengambilan sarang burung iaitu bird nest. Yes. Jadi, I do take sarang burung. Yes. Jadi sarang burung tu homemade ke ataupun beli ni? Homemade. Memang buat sendirilah Puan Yes. Ju. And ada specific time tau. When you take that bird's nest, pukul 3 pagi. Saya set saya punya alarm, makan untuk cantik. Dah berapa lama Puan Ju amalkan pengambilan sarang burung ni? Sampai sekarang saya masih tidak stop lah. It must be continue. Kita mesti ada disiplin. Maknanya kiranya daripada muda lah Puan Ju amalkan sehingga kini lah pengambilan sarang burung tu. Jadi penonton di luar sana mungkin boleh anda ambil tips dari Puan Ju ni, amalkan pengambilan sarang burung, vitamin C, B kompleks dan jus lemon tu. Tapi saya nak tekankan kat di sini bak kata Puan Ju tadi, suplemen tu harus diambil pukul berapa Puan Ju? 3 pagi. Pukul 3 pagi tu. Jadi perempuan di rumah jika nak amalkan mungkin boleh minta tolong encik suami di sebelah lah, tolonglah kejutkan ataupun set alarm sendiri. Jadi Puan Ju sebagai seorang bos di tempat kerja, sebagai ibu kepada 3 orang cahaya mata, kita tahulah betapa sibuknya Puan Ju. Jadi kepada wanita, saya percaya semua wanita di luar sana turut mengalami masalah yang sama. Kita tahu wanita kini semuanya rata-ratanya berkejaya. Jadi kengkangan masa tu, mereka tak ada masa. Saya percaya semua wanita nak cantik. Cuma masalahnya sekarang adalah kengkangan masa. Daripada kerja, beban tugas di tempat kerja, lepas tu balik rumah nak menguruskan rumah tangga, lepas tu lebih lagi yang baru bersalin ni anak kecil ada nak diuruskan. Baru je ibu tu nak pergi gym, nak pergi studio, Mami. Anak tu dah panggil lah. Jadi ibu tu tak ada masa untuk menjaga dan menguruskan diri. Jadi apa tips Puan Ju kepada wanita yang rasa kengkangan masa tu merupakan satu cabaran untuk mereka? Yang tidak dapat pergi studio kan. Teknologi hari sekarang sangat bagus. We can go on YouTube, boleh exercise dekat rumah. Apa-apa you boleh cari dari YouTube. Jadi bercakap pasal YouTube ni, kita tengok dulu VT ni. Okey, hello semua. Anda bersama saya sekali lagi Sharon dalam segmen Suara Wanita. Tetamu kita hari ini merupakan Puan Juliana Ng yang merupakan pemilik The Stage Studio dan juga instruktur Zumba. Jom kita masuk tengok studio dia. Tapi sebelum tu nak masuk, kita kena seperti biasa kita kena scan dulu barcode. My name is Nana. Nana, so how do you find Puan Juliana class? Well, I tell you, I can only dance her class. I will only come to her class. And I know how to Zumba, it's from her also. Nana tu ya? Yeah. Okay, she is good. She is good. Yes. Hi, kami Zini Joy. Zini Joy. So berapa lama dah kita join kelas Puan Juliana? A few times if ada masa free, because I have my own class juga lah. Okay. Nah, kita pun instruktur juga lah. Nah, instruktur support instruktur. Okay, jadi kita bersama seorang lagi ahli The Stage Studio. Okay, siapa nama Cik? Joyce. Okay, Joyce. So bagaimana selepas kelas Zumba Puan Juliana? I feel really relaxed. I think it's an amazing class. I feel very free after work, coming from downstairs and then come up here and then to have our class. I think it's like a stress release kind of
lifting. Jadi tengok zoom sikit body. Body cantik. Jadi kalau nak body langsing, jangan malas exercise ya, kena exercise. Betul Joyce? Betul, sangat betul. Jumpa lagi. Soalan istimewa, saya rasa penonton di luar sana pun ingin tahu kenapa konsep stage video ni lampu dimalapkan. Senang saja, lampu ni dimalapkan because we want to give the students comfortable, happy and then selesa lah. So at least bila dia dapat move, can focus on instructor, so nobody will see them. Dia macam superstar lah. Ya, kalau gelap. Dia boleh menari dengan sepuas-puasnya. Memang. Yes. Ya, gembira, seronok. Saya lihat saya pun ada join kelas ni tadi, dah berpeluh-peluh dah ni. Wah, 2-3 kelas punya lagu pun saya dah rasa sangat penat. Ya, okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Bertemu kita kembali dalam siaran Suara Wanita. Seperti yang anda lihat dalam VT tadi, saya sendiri pergi ke kelas Puan Ju. Saya sendiri pergi ke kelas Puan Ju untuk mengikuti Zumbanya. Apa yang boleh saya kongsikan di sini, kelas Zumbanya agak intens. Nak kata intens tu tak begitu intens, nak kata senang tu tak begitu senang. Jadi saya sarankan anda sendiri yang pergi mencuba kelas Puan Ju di The Stage Studio. Jadi kita nak tahu Puan Ju sendiri, kita tanya tuan punya badan. Jadi Puan Ju, adakah kelas Puan Ju sesuai untuk semua perempuan peringkat usia? Mungkin ada yang kata tak sesuai sebab dah tua. Tapi kalau kita tengok VT tadi, ramai juga wanita berusia yang join kelas Puan Ju. Ada Zumba untuk semua orang happy. Dia bukan apa-apa serius. Jadi kalau sangat intens, kita ada second option. Jadi second option tu adalah kepada wanita yang mungkin mengalami kecederaan lutut, mungkin dia tak boleh buat yang berat, dia boleh ikut second option. Apa yang saya boleh guarantee lah, saya boleh jamin kat di sini, anda pasti seronok, anda stres anda sebab kita punya kelas Zumba tu tak stres. Semua huha-huha, kita berseronok, kita berjerit. Kita jadi diri kita yang sendiri. Jadi anda tak perlu malu sebab kalau anda lihat video yang saya tunjukkan tadi, kita malapkan lampu. Itu adalah konsep The Stage Studio. Semasa kita melakukan workout di dalam stage tu, kita akan malapkan lampu. Jadi Puan Ju, kata-kata emas, kata-kata motivasi dan semangat kepada wanita di luar sana, terutamanya ibu yang selepas bersalin, yang mengalami perubahan berat badan, bentuk badan yang sekarang ni mungkin tengah down ataupun sekarang mungkin tengah struggling nak kembalikan berat badan dan bentuk badan kepada yang asal. Okey Sharon, kecantikan itu datang dari dalam. Sebagai wanita, kita mesti ada semangat dan motivasi untuk menjadi the best version of ourselves. Harus ingat, kita kekal cantik dan awet muda. Kita harus sayangi diri sendiri. Itulah kata-kata semangat dan motivasi kepada anda di luar sana ni, termasuk diri saya sendirilah. Jadi kepada wanita, jika anda mengalami masalah untuk menurunkan berat badan, jangan risau, anda boleh ambil tips Puan Ju, iaitu apa tadi Puan Ju? Jaga makan kan? Jaga pemakanan tu sangat penting. Lepas tu senaman secara konsisten adalah sangat penting. Apalagi tips nak tambah sikit sebelum kita melabuhkan tirai Puan Ju. Senaman, makanan yang senaman, yang konsisten, makanan yang sihat dan seimbang, dan paling penting sayangi diri sendiri. Dan Betul? mesti disiplin. Dan mesti disiplin. Ingat tu. Sekali lagi Puan Ju. Kata, mesti apa? Kita mesti disiplin. Disiplin itu sangat penting ya. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam siaran dan waktu yang sama. Terus kekal sihat, kekal aktif. Jumpa lagi.